Hello guys, what's up? Assalamualaikum. Hari ni kita nak cakap pasal ekonomi. Berat sikit, tapi kita cubalah untuk bawa dia dengan cara yang ringan. Kalau kita tengok trend semasa sekarang ni, pasaran saham jatuh teruk. Keadaan ni bukan dekat Malaysia je kan. Negara-negara lain pun sama juga. US sendiri pun kita tahu sebelum ni kuasa besar. The last time saya check, market US ni jatuh hampir 20%. Banyak guys. Dan perkara yang sama juga terjadi di kebanyakan negara di dunia. Benda ni clear cut. Rasanya semua pun tahu apa puncanya. Satu, pandemik COVID-19. Dan yang kedua, kejatuhan harga minyak dunia. Kalau perasan, daripada tahun lepas lagi, ramai orang duk predict recession akan berlaku. Dan kalau kita tengok kali terakhir kita berhadapan dengan recession ni adalah pada tahun 2008, 10 tahun yang lepas. Dan ramai juga cakap recession kali ni yang sepatutnya berlaku lambat sangat tertangguh. Sepatutnya dah berlaku setahun 2 tahun yang lepas. Tapi ini dah 2020. Dan sebab itulah pakar-pakar ekonomi ni kata kali ni confirm jatuh. Sebab tiba-tiba ada COVID, tiba-tiba harga minyak jatuh. Semua negara lockdown, orang tak boleh keluar, orang tak boleh kerja. So this is it. Ini memang betul-betul recession. Kemelesetan ekonomi is real this time. So soalannya sekarang, kalau betul lah recession akan berlaku, kalau betul lah kita akan berhadapan dengan kemelesetan ekonomi, macam mana kita nak survive? So guys, dalam video kali ni saya akan share 7 perkara sebagai langkah persediaan kita berhadapan dengan recession ataupun untuk kita survive tempoh recession ni. Nak tahu? Jom saya share. Okey, sebelum kita dive dengan lebih dalam lagi, kita kena faham apakah itu recession. Untuk kita cuba gambarkan macam mana sebenarnya keadaan kemelesetan ekonomi recession ni. Yang pertama, aktiviti ekonomi negara merosot. Yang kedua, kadar pertumbuhan GDP adalah negatif dalam 2 suku berturut-turut ataupun lebih. Yang ketiga, kadar pengangguran meningkat. Keempat, pendapatan jatuh. Kejatuhan perbelanjaan pengguna. Tak ada orang nak beli barang. Bisnes-bisnes fail. Dan pasaran saham jatuh merundum. Guys, takut weh. Tak ada kerja, tak ada duit, nak makan apa doh? So soalannya sekarang, kita ni dah dalam tempoh recession ke belum? Macam saya cakap, kali terakhir kita berhadapan dengan recession ni adalah pada tahun 2008. Lebih daripada 10 tahun yang lepas. Dan sekarang ni, pasaran saham jatuh balik. Dan kali ni purely disebabkan COVID-19 dan juga harga minyak yang jatuh. So again, kita ni dalam recession ke tidak? Jawapannya, kita pun tak tahu. Tak ada siapa-siapa yang boleh sahkan sekarang ni. Kerajaan pun tak boleh nak officially announce kita ni dalam recession. Tapi melihat kepada keadaan semasa, kita memang tengah dalam keadaan yang tenat. Sebelum kita tengok apa yang kita boleh buat to face this hard truth, kita kena tahu dulu apa efek dia kepada diri kita. Okey, yang pertama, kepada investor. Bila kemelesetan ekonomi ni berlaku, secara tak langsung pasaran saham pun jatuh juga. So, bila pasaran saham jatuh, duit-duit yang dilaburkan dalam pasaran-pasaran saham ni pun jatuh. Kalau anda seorang passive investor, mungkin anda sekarang tengah kekal tenang, chill, relax. Sebab matlamat anda adalah long term. Dan sejarah pun telah membuktikan pasaran saham ni kalau dia jatuh, nanti dia akan naik balik. Dia akan tunjukkan prestasi yang baik dalam jangka masa yang panjang, long term. Syaratnya, anda kena pastikan anda melabur tu dekat company-company yang kukuh, firm, dah well established. Selalunya company-company besar yang dah ada nama, yang dah cukup pengalamannya dalam bidang perniagaan. Tapi kalau anda adalah active investor ataupun kita panggil sebagai day trader, mungkin sekarang anda tak boleh nak duduk diam. Dan saya yakin sekarang ni anda mesti confirm dah ada plan B. So itu kepada investor. So apa pula kesan dia terhadap saver, yang mana dia tak melabur tapi dia simpan duit. Dia simpan duit dekat dalam FD, fixed deposit, kat dalam akaun-akaun bank normal, dekat bank-bank biasa ni. And untuk mereka-mereka ni, unfortunately rezeki tak berapa nak cun sikit dekat mereka. Sebab bila recession ni berlaku, salah satu benda yang kerajaan akan buat adalah rendahkan kadar faedah dekat bank. Benda ni adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara kita juga. Baru-baru ni pun kita dengar pengumuman daripada Bank Negara Malaysia, OPR direndahkan beberapa kali. And yes, benda ni bukan berlaku dekat Malaysia je, dekat negara-negara lain pun sama juga. So bila kadar faedah ni dikurangkan, kadar faedah simpanan pun akan berkurang. Pulangan daripada simpanan kita tu tak berapa nak cantik. So sebab itulah dalam keadaan sekarang ni kita dinasihatkan untuk belajar melabur. Simpan saja-saja boleh, tapi lambat sikit lah. Kalau kita nak boost sikit kita punya simpanan ni, belajar melabur. Okay, so sekarang ni kita tengok macam mana keadaan recession ni akan memberikan kesan kepada kita semua rakyat Malaysia. Once recession berlaku, syarikat-syarikat dia akan kecilkan bajet pembelanjaan. Bila bajet pembelanjaan ni dikecilkan, production akan berkurang. Ini akan menyebabkan penurunan perbelanjaan pengguna. Pengguna-pengguna dah tak boleh nak beli banyak sangat. Bila barang-barang dah tak boleh nak beli, pendapatan syarikat-syarikat pun semakin lama semakin berkurang. Dalam keadaan ni, obviously
Bisnes dah tak ada duit. So bila bisnes dah tak ada duit, apa akan jadi? Company-company ni akan bankrupt. Kalau tak bankrupt pun, it's either satu, diorang buang pekerja, ataupun yang kedua, terpaksa kurangkan gaji pekerja-pekerja. Dalam keadaan ini, maka pengangguran pun akan meningkat. Orang dah tak ada kerja dah. So bila pengangguran meningkat, orang tak ada gaji, orang tak ada income, lebih banyaklah bisnes-bisnes yang akan fail. Benda ni domino effect. Satu benda jatuh, at last kita semua kat sekeliling ni jatuh. And the most important question now is, apa kita boleh buat? And the answer is, tak boleh nak buat apa-apa. Nothing that we can do, guys. Ekonomi ni bukannya macam, okay, atap kita bocor, kita ambil kayu, tampal, problem solve. Bukan, tak semudah itu. Tapi ada beberapa perkara yang kita boleh buat untuk bantu diri kita sendiri, sama ada untuk buat persediaan menghadapi recession ataupun untuk kita survive tempoh recession tu sendiri. Alright, nombor 1, tingkatkan wang simpanan kecemasan. Dalam tempoh recession ni, kebanyakan company dia akan buang pekerja. So penting untuk kita ada simpanan yang mencukupi untuk survive. At least ada 3 ke 6 bulan pendapatan gaji kita untuk kita gunakan sebagai buffer. Sementara kita nak cari kerja lain, sumber pendapatan yang lain. Bila kita cakap pasal wang kecemasan ni, kalau boleh kita sediakan juga bajet untuk insurans. At least buat medical card. Yang paling murah pun tak apa untuk family anda. Yang budak-budak kecil punya RM60-70 dah ada. Kita yang dah dewasa ni, bawah RM100 pun ada. Supaya kalau berlaku apa-apa pada keluarga anda tak kacau duit simpanan kecemasan ni. Masuk hospital beribu-ribu, tiba-tiba dah kena kosongkan duit wang simpanan ni. Padahal wang simpanan ni untuk kita gunakan dalam tempoh kita tak ada kerja. Nak beli makanan, nak beli pampers anak, duit minyak kereta, bil rumah. Benda-benda ni semua adalah kos wajib yang kita akan keluarkan setiap bulan. Sebab itu kita kena ada 3 ke 6 bulan. Sementara kita nak cari kerja yang betul-betul boleh gantikan kerja asal kita tadi tu. Duit simpanan kecemasan, guys, pastikan ada. Yang kedua, mula kurangkan perbelanjaan harian. Dalam semua benda yang kita buat, kita kena tanya balik diri kita sama ada benda ni keperluan ataupun kemahuan. Cuba hidup seminima yang boleh, asalkan kita happy. Kita tak boleh nak ubah 360 terus lifestyle kita. Susah. Benda tu akan buatkan kita stress. Try to minimize few small things dulu sementara kita tak ada financial pressure ni. Dalam keadaan sekarang ni lah masa yang sesuai untuk kita get used to apa yang sepatutnya kita tak biasa. Live simple, insya-Allah recession datang nanti kita boleh biasakan diri kita. Yang ketiga, mungkin kita boleh consider untuk refinance pinjaman jangka masa panjang kita. Sebab tu kemelesatan ekonomi, kerajaan dia akan rendahkan kadar faedah pinjaman-pinjaman ni. So ini untuk boostkan balik kita punya ekonomi. So sebab itu, kalau ada pinjaman jangka masa panjang, contohnya kita buat rumah, beli rumah ni kan, inilah masanya untuk kita buat pembiayaan semula untuk melihat kepada kadar faedah baru yang lebih rendah. Okey, yang keempat, untuk anda yang dah mula melabur, jangan panik. Siapa-siapa yang dah belajar pelaburan, anda mesti tahu yang pasaran saham ni dia sentiasa berubah. Tak akan ada yang kekal selamanya. Bull market, bear market tak akan kekal sampai bila-bila. Kemelesatan ekonomi, yes, akan jadi, tapi at one point dia akan pulih dan waktu tu market akan meningkat balik. It's just the matter of time. Seterusnya, untuk yang kelima, inilah masanya untuk kita mula belajar untuk melabur. Dengan bank negara sekarang ni dah umumkan yang kadar faedah diturunkan, lebih baik kita gunakan duit-duit yang ada dalam bank simpanan kita ni, invest sikit untuk kita belajar cara nak melabur, menggunakan instrumen-instrumen yang lebih baik. Market pun tengah down, so inilah sebenarnya masa yang sesuai untuk kita cari mana potential investment yang bagus. Mungkin kita boleh jumpa company-company yang ada value yang bagus, tapi value-nya sekarang ni sangat rendah sebab market tengah jatuh kan, tapi sebab dia bagus, mereka ada potential untuk naik. InsyaAllah boleh jadi good investment untuk kita. Yang paling penting apa, guys? Knowledge. Alright, yang keenam, kekalkan pekerjaan sedia ada. Wherever you are, kerja apa pun yang anda tengah buat sekarang ni, saya nasihatkan untuk kita stay. Pastikan repo dan value kita pada company itu tinggi. Kalau boleh, lengkapkan diri kita dengan nilai-nilai tambah, skill-skill yang berkaitan supaya saham kita naik lah dekat company itu kan. Dalam keadaan ekonomi tengah meleset, company kebanyakannya akan buang pekerja. Mana-mana pekerja yang tak ada value, yang tak perform, mereka akan buang. Kalau anda ada skill yang company tu betul-betul perlukan, you akan stay. Dalam keadaan tengah terdesak sekarang ni, in fact, mungkin korang boleh demand untuk gaji yang lebih tinggi kalau anda berani. And last but not least, wujudkan sumber pendapatan yang kedua. Dalam keadaan sekarang ni, kita tak boleh dah nak rely on one source of income. Buat kerja-kerja lain. Join gig economy. Belajar skill-skill yang high demand dan boleh buat duit untuk anda. Contohnya, buat website, design, Photoshop, buat video, tulis vlog, jadi YouTuber. Cuba jadikan hobi anda sebagai money making machine. Asalkan kita boleh diversify source of income kita. In fact, kalau betul rezeki dalam keadaan sekarang ni, boleh jadi pendapatan kedua kita tu at one point
akan jadi pendapatan utama kita. So itu je guys, panjang lebar dah video hari ni. 7 cara macam mana kita boleh bantu diri kita sendiri dulu untuk buat persediaan menghadapi recession ataupun untuk kita survive tempoh recession tu sendiri. Thanks for watching sampai habis video ni. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, tolong like dan share supaya lagi ramai kawan-kawan kita kat luar sana tahu tentang sikit ilmu yang saya share hari ni. Alright? Jangan lupa like, share dan subscribe channel Hazwan Syafiq. Jumpa lagi guys. Ciao.